terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua memberi peluang kepada pendang untuk melibatkan diri dalam pembentangan Rang Undang-Undang dan Fizikal Wang Negara ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kerajaan yang membentangkan kewangan awam dan juga tanggungjawab fiskal 2023 di dalam Dewan Yang Mulia ini. Pemenangan tidak banyak masa yang diberikan, diperuntukkan. Jadi saya nak terus kepada poin yang saya akan bahaskan berkenaan dengan mekanisme semak dan imbang. Dengan izin, cek dan balance dalam sistem perolehan, mohon penerangan dalam usaha menambah baikkan kelompongan dalam sistem perolehan sedia ada dengan mengambil kira kelemahan sistem sedia ada yang hanya mendedahkan pembida yang menang beserta dengan kos. Saya merasa setiap proses yang dilaksanakan harus mendedahkan perubahan sepanjang kontrak berjalan. Misalnya apabila perubahan harga atau pengubahsuaian berlaku untuk memberikan maklumat semak dan imbang ini lebih telus apabila dibentangkan dalam perolehan. Seterusnya dalam hal berkaitan perolehan, adakah kerajaan bercadang untuk mengkaji dan memperhalusi aspek kuasa budi bicara dalam membenarkan rundingan terus untuk sesuatu penganugerahan kontrak, termasuk sama ada wujud keperluan untuk mewajibkan pemberian sebab-sebab dan justifikasi secara terbuka sebelum penganugerahan kontrak dibuat. Saya rasa terkilan sikit dengan pembentangan Rang Undang-Undang ini kerana tidak dibuat. Tan Sri Yang di-Pertua libat urus dengan MP-MP pembangkang untuk mendapat pandangan daripada pihak yang agak kontra dengan kerajaan. Kurang-kurangnya kerajaan boleh ada semak dan imbang, ada yang baik boleh kita. Ini tak buat. Tak pernah berlaku. Sebelum rang undang-undang tidak dibuat libat urus. Ni Menteri Timbalan Menteri Kewangan ada sini. Apa masalah? Takutkan membangkang? Jangan macam tu. Ni kita untuk negara. Untuk kita lawan rasuah, untuk kita jaga corruption fiskal negara ini. Bagi dengar pandangan daripada pihak kami ini. Jangan duk sakau tak tawalah. Jadi oleh sebab itu Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin menarik perhatian semua pihak bersifat sensitif dan mempunyai kerahsiaan tinggi sebelum contoh perolehan kontrak seperti mana yang sebut dalam kontrak pertahanan Kementerian Pertahanan baru-baru ini, seperti mana diberi kepada Thales dalam perolehan berkenaan dengan anugerahan radar kepada sebuah syarikat yang kita dah tahu rekodnya sangat buruk di beberapa negara termasuk negara asalnya Perancis, dan juga dia tak boleh, dia sudah melibatkan rasuah di negara India berkenaan dengan maintenance MiG 2000 daripada Perancis. Ini perlu kita ambil titik beratkan. Oleh yang demikian, saya berharap setiap lapisan jawatankuasa perlu proses yang terperinci dengan izin meticulous supaya tidak boleh ambil kesempatan di semua peringkat proses perolehan ini. Oleh yang demikian, pihak kerajaan juga mempertimbangkan syarat pelaporan mandatori kepada jawatankuasa pilihan khas Parlimen bagi meningkatkan tahap ketelusan dengan izin, transparansi serta meningkatkan pengawasan rapi untuk setiap perolehan. Jadi itu yang saya sebut selalu, wahyu-wahyu ni ada dekat sini lah. Terutamanya di perolehan Kementerian Kewangan. Tak payah perincikan. Seterusnya saya ingin mendapatkan penjelasan berkenaan langkah rasionalisasi terkini kerajaan khususnya mengenai keutamaan perbelanjaan yang mampu mengurangkan ketirisan dan pembaziran melibatkan dasar perbelanjaan awam dan sejauh manakah tahap penjimatan sehingga kini. Saya nak bagi tahu. Pada tahun 2022, Bagan tadi dia sebut kerajaan dulu sangat rakus berbelanja. Perolehan pada tahun 2022, kita tengok penerimaan yang kita dapat hasil 2021 231 bilion. Pada 2022 penerimaan kita 292 bilion. Meningkat. Maknanya pengawalan duit, cara kutipan cukai bagus dibandingkan dengan sekarang rakyat sedang merintih merayu, tidak ada perbelanjaan, tidak ada untuk nak makan berai mahal. Jadi macam mana kita nak mengawal fizikal negara seperti mana yang dibentangkan hari ini, untuk apa? Ini persoalannya. Perlu dilihat, kita tengok pada tahun 2021 perbelanjaan pembangunan sebanyak 64 bilion. Dan pada tahun 2022 perbelanjaan pembangunan sudah meningkat 71
bilion. Jadi itu kita pengurusan. Begitu juga dengan pinjaman dalam negeri. Pada tahun 2021 ada 3 bilion, tetapi pada 2022 tidak ada pinjaman dalam luar negeri. Ini satu anjakan reformasi pentadbiran fiskal negara yang sangat baik. Jadi saya diakui oleh Ketua Audit Negara yang baru, di mana Ketua Audit Negara menyebut hutang negara pada tahun 2023 meningkat kepada 1.18 trilion dibandingkan pada tahun 2021 iaitu 979 bilion. Belum melepasi angka 1 trilion 2021 lagi. Untuk rekod pada tahun 2022 hutang termasuk liability, debt dan liability, kerajaan menjangkau 1.45 trilion atau lebih daripada 80.9% daripada KDNK dengan nisbah khidmat hutang dijangka melebihi 15% daripada hasil kita. Ini kenyataan daripada Ketua Audit Negara yang baru, Wan yang berbahagia Datuk Wan Suraya dan Wan Muhammad Razi 2 hari lepas. Sila golong. Ya, terima kasih. Jadi dengan sejauh manakah kajian dibuat terhadap kemampanan sistem pencukaian sedia ada seiring langkah pengurangan hutang yang diambil, mengambil kira jumlah faedah pinjaman atau perbelanjaan lain yang ditanggung kerajaan. Dan akhir sekali, bagaimanakah kerajaan akan memperluaskan asas hasil untuk memastikan peruntukan hasil yang mampan di mana perbelanjaan mengurus dapat dibiayai menerusi hasil negara. Saya mohon penjelasan. Dengan itu saya nak ulang lagi sekali iaitu terima kasih pada kerajaan terdahulu pada tahun 2022 tidak ada pinjaman luar negara. Semakin tiada kosong. Ini satu anjakan yang sangat baik. Seperti mana yang disebut oleh Bagan tadi, saya menafikan kenyataan daripada Bagan yang hanya menuduh bermain politik tanpa melihat kepada fakta-fakta yang ditulis, yang dibentangkan oleh Jabatan Audit Negara. Jangan main politik, wahai Bagan. Sekian, terima kasih.